Penonton biasa suruh buka mas. Tak pakai gigi. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Tuan Pengurusi Surau serta ahli jawatan kuasa, tuan-tuan imam dan pegawai-pegawai Surau An-Nur, tuan-tuan dan puan-puan pelanggan setia Surau dulu, kini dan selama-lamanya insya-Allah, mudah-mudahan. Alhamdulillah saya dapat menunaikan giliran saya. Ya. Saya hampir terlupa. Ini dah masuk bulan 8 ke ni? Rupanya 1 hari bulan 8. Oh, dah masuk lah. Mujuklah Tuan Nazir ingatkan. Ya, alhamdulillah dapat bersama dengan tuan-tuan dan perempuan di masjid yang berbarakah ini. Dan begitu juga dapat berjemaah dengan imam tuan-tuan yang hebat. Hebat. Ya, saya bagi markah 99/100. Tuan-tuan kena pegang betul-betul lah, jangan lepaskan dia. Beri segala kemudahan untuk dia melaksanakan tugas di sini. Ya. Kena, tapi tak tahulah, melihat kepada kemampuan lah. Ada satu masjid itu, masjid besi, dia punya pengurusinya Parit Ravi. Kenalkan Parit Ravi Mu'allab.
Dr. Farid Rabi. Dia seorang ahli MAIS. Dia imam-imam itu dia buat gajinya tu, peringkat gaji tu macam pegawai-pegawai kerajaan. Betul, ada lagi lah, ada itu, ada ini lah. Kali di situ tempat orang berduit. Selain daripada itu, dengan kehadiran Tuan Imam ini di masjid di surau tuan-tuan, rebutlah peluang untuk belajar. Adakanlah perjumpaan untuk membaca Al-Quran Al-Karim. Imam-imam Sia, ya, Bilal lah imam, Bilal, ahli jawatan kuasa terutamanya. Allah Ta'ala dah pilih tuan-tuan untuk mengendalikan, untuk menguruskan tempat yang paling mulia sekali di atas muka bumi ini. Maka mestilah penuhi syarat-syarat itu, penuhilah ciri-ciri itu. Oh, aku ni dah ditolak oleh kawan-kawan sampai ke pintu surga. Takkan aku nak patah balik. Patahnya pup dia selangkah aja lagi terus masuk ke dalam surga. Belajar, ya, belajar. Walaupun dah pandai. Imam-imam walaupun semuanya dah hafal, tapi apa salahnya kalau duduk untuk mengulang kaji Al-Quran. Nabi Muhammad yang dah pandai baca Quran itu pun Jibril kerap turun untuk mentasmi' bacaan Nabi Muhammad. Begitu juga para sahabatnya. Baiklah tuan-tuan, mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat tahun hijrah yang ke berapa? 1000. Ini mudah ingat, 1444. Dah kita tinggalkan 1443. Ya. Jadi berubah, jangan buat alasan. Jangan buat alasan macamlah orang yang malas akan mencari-cari alasan kan. Orang yang rajin dan bersemangat akan mencari helah. Cuma aku nak pandai baca Quran. Kawan-kawan kami di surau sana, imam-imamnya, jom kita belajar Quran, jom kita membaca Al-Quran. Kalau dah pandai pun, apa salahnya mengulang-ulang ayat-ayat yang dibaca subuh Jumaat. Ayat sajdah di sini dah terpampang kat depan tu. Apa ayat yang nak dibaca pada malam Jumaat kalau waktu Isyak misalnya. Lepas tu, oh dah hafal juga, itu dah lancar. Menghafal dan melancarkan doa-doa. Doa tahlil dah hafal, doa Yasin dah hafal, tak payah lagi bawa kitab Yasin apa semua. Maksudnya dah beberapa tahun jadi imam, tentulah hafal kan. Yang excellent, perkhidmatan yang cemerlang. Imam-imam di kampung yang tak ada kelulusan apa-apa tu, bila-bila saja disuruh dia baca tahlil atau baca doa selamat, tak payah cari mana surah Yasin lah. Tak payah hafal. Ada kesungguhan walaupun tak ada lawan apa-apa. Kalau orang menghulur pun paling-paling RM5. RM5 tu pun dah banyak dah tu rasanya lah di kampung. Tapi mereka memberikan perkhidmatan yang sangat cemerlang. Wallahu a'lam bishawab. Kita teruskan mengulang kaji dan membaca kitab Sifat 20 ini, dan kita istiqamah. Kita konsisten walaupun banyak dalam media sosial orang mengutuk pengajian Sifat 20 ni. Macam-macam alasan. Dikatakan apa?
Pengajian sifat 20 ini asal usulnya daripada Yunan, Greek Yunan, ahli falsafah. Woi, baguslah kalau yang tu orang Greek Yunan tu pandai sifat 20 rupanya ya. Itu dah Islam lah. Ada juga yang menjawab dia itu, kau tahu mana? Kan sifat 20 ni dah dah diajarkan mereka masa zaman Aflatun, Plato, Sokrates, Sokrat. Mana bukunya? Berilah, tunjuklah. Jangan tunjukkan bukti. Jangan pakai dakwaan gitu saja untuk meremeh-remehkan pengajian sifat 20 ini, ya. Jadi alhamdulillah kita terus bertegas untuk mengkaji, memahami dan mengiktikadkan tentang apa-apa yang ada di dalam sifat 20. Sifat 20 ni tapi ada yang nakal. Zaman Nabi dulu ada sifat 20 ke? Ada pengajian enggak sifat 20? Jawapannya mana ada. Zaman Nabi dulu mana ada pengajian sifat 20? Tak ada. Tapi kefahaman dan prinsip sifat 20 itu sudah ada dalam kepala. Dan mereka tidak menentang. Menentang satu sifat saja daripada sifat 20 itu sudah tergelincir akidah. Katakanlah menentang sifat apa? Sifat wujud. Allah itu ada. Tak. Ini cara Yunan, Greek Yunan. Tak boleh tergelincir akidah. Ya. Menentang sifat sama, basar, Tuhan mendengar, Tuhan melihat. Ia menyebabkan rosak ataupun akidahnya bermasalah. Baiklah, kita sudah sampai sifat iradah. Sifat iradah ni iradah tu artinya apa tuan-tuan? Tu apa tu, ada bunyi apa, budak ngaji ke? Bagusnya ya. Siapa yang ajar? Ada guru di surau ini. Anjuran surau. Alhamdulillah. Baguslah ya. Lengkap. Dia punya kemajuan pembangunan fizikalnya hebat. Dan begitu juga kemanusiaan human pun begitu juga. Satu lagi, adakan pengajian untuk dewasa, kelas penyesalan. Bagi orang dewasa yang tak tahu baca Quran, tak kenal, juga kena ada pengajian itu. Adakah? Ada juga. Mula daripada asasnya pakai kitab apa? Kitab Iqra ke kitab Qiraati? Mula daripada kitab Iqra. Yang tak tahu apa-apa, jom mari. Bila lagi entah-entah esok lusa kita tamat dah. Innalillah. Mau belajar abata. Ya, mudah-mudahan memudahkan malaikat tanya. Wa ma imamuka? Jawapannya Al-Quranul Karim. Betul. Memang kau memang beriman dengan Al-Quran dan kamu ada belajar ya. Ya, alhamdulillah. Kita sudah melalui sifat wahdaniyat. Allah tu maknanya Allah itu esa ataupun satu, tunggal pada perbuatannya, pada sifatnya, pada zatnya, pada perbuatannya, pada sifatnya dan pada perbuatannya, pada zatnya, pada sifatnya dan pada perbuatannya. Dah semua kita dah lalui. Allah tidak ada yang sama dengannya. Allah tidak ada perbuatan yang sama dengan perbuatan Allah. Tidak ada yang sama kuat seperti Allah.
Semuanya tak betul. Yang betulnya Allah sahaja. Itu wahdaniyat. Apa tu kudrat? Kudrat itu kita membincangkan mengenai Allah itu maha berkuasa. Kalau memanglah ayat Quran itu ala kulli syai'in qadir, wallahu ala kulli syai'in qadir, kita sudah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu Tuhan yang menguasai segala sesuatu. Qadir itu maknanya kuasa. Kita bubuh nama anak kita Abdul Qadir. Okey, hamba kepada Tuhan yang berkuasa. Tapi tak syoknya tu ujung Abdulnya tu tak ada, tinggal Qadirnya tu aja. Oi Qadir, mu nak ke mana? Qadir tu maknanya kuasa yalah. Abdul Qadir, Abdul Qadir, ya. Wahdaniyat, kudrat, iradat tu maknanya berkehendak. Apa makna berkehendak? Di sini dia kata antara sifat yang wajib bagi Allah ialah sifat iradat, iaitu berkehendak. Dengan kudrat Allah kita mengetahui sekalian banyak makhluk yang Allah ciptakan. Tetapi makhluk-makhluk tersebut memiliki sifat-sifat yang berbeza. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang cerdas, ada yang bodoh, ada yang pandai, ada yang kaya dan sebagainya. Ini semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah itu terpaksa. Oh, Allah terpaksa buat begini, Allah terpaksa buat begini. Oh, tak gitu. Lucu, ada satu penceramah ke apa ke dulu dia cakap kat masjid. Dia kata untuk memantapkan keimanan Nabi Musa, maka Allah terpaksa memisahkannya daripada ibunya dan memisahkannya daripada bapa angkatnya Firaun dan memisahkannya daripada isteri kesayangannya, kan. Oh, mana Allah terpaksa? Saya kata, takkan Allah terpaksa? Mana boleh cakap Allah Ta'ala terpaksa? Allah Ta'ala mempunyai kehendak dan kekuasaan yang mutlak. Apa dia dalil Allah Ta'ala itu mempunyai sifat iradah? Bukan Allah Ta'ala terpaksa. Lawan daripada iradah tu karahah, kan? Apa dalilnya? Allah Ta'ala bersifat kudrah iradah dalam Quran, inna rabbaka fa'alul lima yurid. Sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang dia kehendaki. Dia bukan terpaksa, dia mempunyai kehendak, iradat, kehendak sendiri. Ayat di atas menegaskan bahawa Allah akan melakukan apa saja yang dia kehendaki, bukan apa yang dipaksa oleh pihak lain. Jadi takkanlah ada pihak lain boleh memaksa Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mudah dipikirkan. Kalau tak ada lah, kalau misalnya tak ada lah, tak jumpa lah ayat Quran ini, tak mengaji pun, ada pun tak tahu baca misalnya, kita pernah tahu Allah maha berkuasa dan Allah maha berkehendak. Dia tidak terpaksa. Seterusnya sifat ilmu. Kita langkau-langkau nak bagi cepat, cukup 20. Allah bersifat ilmu. Ilmu tu maknanya apa? Ilmu maknanya mengetahui. Allah juga wajib memiliki sifat ilmu, iaitu mengetahui. Sifat ilmu Allah adalah sifat yang azali,
sejak daripada dulu lagi, bukan baru tahu aja. Ada yang cakap begitu. Allah baru tahu bila sesuatu itu telah terjadi. Mana boleh? Tak ada. Itu menyebabkan gelincir akidahnya ataupun akidahnya bermasalah. Ya. Sifat ilmu Allah adalah satu, tetapi berkaitan dengan semua perkara yang ada dan yang tidak ada secara mutlak. Ya. Ada, akan ada, belum ada, Allah dah tahu. Bukan kata, oh, setakat ni Allah tak tahu lagi, belum jadi. Itu kita bolehlah. Kita bolehlah, ya. Baiklah, pengetahuan Allah terhadap sesuatu tanpa didahului oleh kesamaran. Oh, dulu Allah tak tahu. Allah antara tahu dan tidak. Tak ada. Itu kita bolehlah. Ya ke tidak? Ya ke tidak? Dah berlaku? Oh, barulah ya. Itu tidak. Itu kita, bukan Allah. Allah terus. Tidak didahului oleh kesamaran. Tidak didahului oleh tidak tahu. Allah mengetahui segala sesuatu secara partikularnya dan juga secara universal. Oleh kerana itu mustahil bagi Allah memiliki sifat jahil dan bodoh. Allah Ta'ala ni tahu secara detail. Ada juga orang yang terpengaruh dengan ilmu falsafah, dia kata Allah itu tahu prinsipnya saja, detailnya tak tahu. Begitu juga Allah mengendalikan alam ini secara permulaannya saja. Lepas tu yang seterusnya itu Allah tak ambil tahu lagi dah. Ini ahli falsafah begitu, dia kata Allah mula-mula jadikan alam ini. Lepas tu Allah tak kuasa lagi. Allah tak ada masa lagi untuk ambil tahu yang detail-detail itu. Bukan macam tu. Dah, Allah tahu semuanya. Hatta semut di dalam lubang yang gelap itu Allah Ta'ala tahu apa perangai ini, apa yang dia buat dan apa yang dia makan. Dan Allah sediakan pula tu. Ya. Kalau Allah Ta'ala ini sekejap-sekejap tahu, sekejap tak tahu, dulu tak tahu, sekarang tahu, yang besar-besar Allah Ta'ala tahu, yang kecil-kecil Allah Ta'ala tak tahu, itu maknanya Allah itu tidak lengkap pengetahuannya, dia jahil. Kita ialah, kita ini tuan-tuan, terhadap diri kita pun kita tak habis tahu. Terhadap yang paling dekat dengan mata kita pun kita tak tahu. Tahukah ada ke sini orang yang tahu berapa helai bulu mata? Padahal dekat dengan mata. Tak tahu, tak pernah aku kira. Yang tercabut mungkinlah kadang-kadang tahu. Wah, tercabut. Kata-kata tanya-tanya, 2 helai. Tapi ada lagi. Ya, Allah mengetahui semuanya sekali. Sampai yang sekecil-kecilnya. Kuman ke apa ke, orang kata virus ke, bakteria ke, itu semua makhluk Allah dan Allah mengetahui. Dan Allah yang menentukannya. Allah yang menentukan, iya. Oh, tak kalah dia pandai-pandai sendiri. Dia tak akan pandai-pandai sendiri kalau tidak Allah yang menentukannya. Apa dalilnya yang Allah itu maha mengetahui?
wa huwa bikulli syai'in alim. Ada banyak lagi lah, ada banyak lagi begitu ya. Ini salah satu daripadanya. Jadi begitulah kita cara mengkaji ilmu tauhid. Kajian sifat 20 ini mula-mula kita bawa secara akal dulu. Bawa secara akal. Allah itu mengetahui ke tidak? Iyalah, tahu. Kalau Allah tu tak tahu macam mana? Kalau Allah tu tak tahu, ya berkecuntang lah, lintang pukang lah alam ini. Kalau Allah Ta'ala tak tahu. Dah, Allah Ta'ala tahu. Nak mantap lagi. Dalam Quran ada menyatakan, wa huwa ala kulli syai'in, wa huwa bi kulli syai'in alim. Yang wa huwa ala kulli syai'in itu tadi qadir. Allah Maha Kuasa. Lepas tu, Allah Maha Mengetahui. Dalam ayat di atas ditegaskan bahawa Allah Maha Mengetahui terhadap segala sesuatu dengan pengetahuan yang sempurna dan menyeluruh, seperti dikemukakan sebelumnya. Zat Allah tidak serupa dengan zat apapun. Sifat-sifat Allah juga tidak sama dengan sifat apa-apa pun. Kita sudah pernah sebut bahawa apa saja yang kamu bayangkan, apa saja yang terbayang dalam benak kamu mengenai Allah, rupa Allah ke apa ke, itu semuanya tak betul, semuanya salah. Semuanya tidak kena, tak betul. Sifat-sifat Allah juga tidak sama dengan sifat apa-apa pun. Kita ketika lahir dan keluar pada kehidupan dunia ini tidak mengetahui apa-apa. Kemudian Allah mengajarkan kita ilmu pengetahuan sedikit demi sedikit. Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu, yang kamu tak tahu apa-apa pun. Masa keluar tu kamu tak tahu apa-apa pun. Tapi aneh bila keluar itu dia sudah nak mencari apa yang dihisapnya, hisap susu, hisap tetek. Itu pun diajarkan juga. Tapi tidak makan masa yang lama. Ya, Allah Maha Kuasa dan Allah menentukan itu sangat betul. Kita manusia ini kita kata kalau Allah keluarkan kita daripada perut ibu kita, maknanya ibu kita bersalin, ada doktor. Dulu zaman tak ada doktor, ada bidan. Ada juga yang bersalin sendiri. Ada juga yang bersalin tu bidannya suaminya. Saya ada seorang kawan, dia tu memang hati kering betul. Beberapa orang anak lahir, dia lah yang jadi bidannya. Suaminya jadi bidan. Tapi tuan-tuan, makhluk-makhluk lain, binatang, kambing, unta, mana ada klinik bersalin, mana ada doktor, mana ada bidan. Kadang-kadang dia beranak pun berdiri. Kadang-kadang masa dia beranak itu lama sangat tak keluar-keluar, tuannya tolong tarikkan, pegang, tolong tarik. Dan bila dia jatuh, letakkan dekat maknya tu, ibu dia tahu pula dia jilat. Jilat tu kat mana? Di kawasan hidung. Supaya bernafas. Itu siapa yang ajarkan dia? Ya Allah. Allah yang ajarkan dia.
Allah yang berikan dia ilham. Dia tak sekolah pun, tak pernah baca buku mengenai cara-cara bersalin yang selamat. Tak ada, tak pernah. Sekarang ni ada pula ya orang bagi tahu cara bersalin yang selamat dalam kolam, dalam air. Tak tahu, wallahu alam. Bersalin dalam air katanya lebih tidak sakit daripada bersalin yang di luar ini. Tak tahu, kena tanyalah orang yang bersalin. Memang ada orang mengamalkan itu. Salinnya dia bersalin dalam itu kolam kecil tu. Dalam apa dia panggil? Tap ke? Ya. Dan selamat. Oh, tak lemah ke? Alah, cepat-cepatlah angkat. Tepuk. Dia bernafas. Ya Allah. Setiap sesuatu yang kita ketahui pasti asalnya kita tidak tahu. Ini makhluk. Sebelum kita tahu itu, sebelum ada kita tak tahu. Tapi Allah Ta'ala tidak macam tu. Allah Ta'ala dah tahu. Hal ini berbeza dengan pengetahuan Allah yang bersifat qadim ya. Qadimun. Tidak didahului oleh kesamaran. Tadilah Allah Ta'ala tahu, tidak didahului oleh tidak tahu. Pengetahuan Allah tidak didahului oleh tidak tahu. Dia tak macam kita. Kita tak tahu. Dah besar, dah apa, barulah tahu. Dah sekolah, dah belajar, baru tahu. Allah tidak gitu. Kerana itu ilmu pengetahuan kita adalah hasil usaha, iaitu baru, bukan qadim. Sedangkan pengetahuan Allah bersifat qadim dan bukan hasil usaha. Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi dengan rincian, terperinci ya, rincian. Orang Indon kata rincian. Dan sifat-sifatnya yang detail. Allah tahu kita sebelum kita dilahirkan. Tahu jantina kita, tahu kita punya fizikal kita, dan tahu kita punya perangai, dan tahu kita punya keinginan dan sebagainya. Allah juga mengetahui setelah terjadi seperti apa yang Allah ketahui sebelumnya. Belum tu pun Allah Ta'ala dah tahu. Itu namanya apa tuan-tuan? Segala-galanya itu sudah tercatat di mana? Lauh Mahfuz. Kita beriman dengan adanya Lauh Mahfuz. Beriman dengan adanya Lauh Mahfuz ini salah satu daripada beriman kepada perkara ghaib. Ghaib as-samawati wal ardh ya. Untuk baca alif lam mim saja dah mula jumpa dah jumpa beriman dengan perkara yang ghaib. Segalanya ini sudah dicatatkan oleh Allah di dalam Lauh Mahfuz, sudah ditentukan. Bukan setakat fizikalnya saja, rezekinya, umurnya dan sebagainya. Jadi kita angkat tanganlah, surrenderlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasa ke surrender kepada Allah Subhanahu wa taala? Iya biasa. Tu kita sembahyang, kita takbir kan angkat tangan gitu. Allahu akbar, Allah yang maha besar. Macam cowboy itu kalau dia nak tembak je tu angkat tangan gitu. Surrender. Ya. Lepas tu kita disuruh rukuk dan sujud. Ada rukuk, ada sujud. Tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kita berpindah kepada sifat hayat. Hayah itu artinya hidup. Allah bersifat hayat ke tidak? Ya, Allah bersifat hayat. Nanti kalau dah azan beritahu ya, ada macam bunyi azan ya. Allah bersifat hidup. Allah juga wajib memiliki sifat hayat, iaitu hidup. Ini kita dah tahu. Ayatnya pun kita selalu baca Allah Ta'ala itu bersifat hidup. Tak mana tuan-tuan yang kita selalu mengatakan Allah tu hidup, Allah tu hidup. Dalam ayat kursi itulah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hayyul tu hidup. Ya, selain daripada nak memantapkan akidah kita tentang sifat-sifat Allah, Allah itu hidup. Ya, satu lagi ialah untuk menjadikan hati kita istiqamah. Kau tak boleh buat apa-apa. Allah nampak. Allah tahu. Allah hidup, bukan Allah mati. La ta'khuzuhu sinatu wala naum. Allah bukan setakat hidup aja, mengantuk dan tidur pun tidak. Yang mengantuk tidur ni kita. Sedap sekali tidur ketika orang baca khutbah. Katanya buat teka-teki lah. Waktu mana yang paling sedap sekali tidur? Iaitu waktu khatib baca khutbah. Alhamdulillahil qail. Dah mula menguap. Lepas tu tak tahu apa-apa lah. Terus saja doa. Allahumma fil muslimin wal muslimat. Itu aja. Lepas tu ada orang masukkan dalam WhatsApp ke apa ke. Dia datang awal. Dia cari tiang. Itu tidur. Lepas tu orang balik dia tak bangun-bangun. Tak ini juga. Hari ni tak azan ke? Tak semayang ke? Orang dah semayang dah, balik dah, awak tu tidur daripada awal. Itulah dia bahaya dia datang. Ya Allah. Itu saya tak apa lagi. Jangan letih. Kebetulan dapat tiang. Apa lagi lah. Yang khutbah dia duk buka WhatsApp. Dah maaf, saya biasa tegur orang macam itu. Tapi tengah khutbah takkanlah kita dek matikan handset tu. Tak, kita cuit dia pun paling kita tunjukkan tu. Takkan tak faham kot. Tu khatib tengah baca khutbah tu. Tutuplah. Alah berapa minit sangat, apa sangat yang kau baca tu? Apa sangat berita saham apa ke yang kau tu? Allah. Kena ada yang mengingatkan. Masa nak semayang tu dah diingatkan dah, tuan-tuan, matikan handset, silentkan dan sebagainya. Dah. Masih juga lagi. Satu lagi, biasa saya nampak orang solat, dia punya auratnya terbuka dekat belakang ni. Padahal dah ada tampal-tampal kat mana-mana tu. Kalau nak solat, baju yang singkat itu dimasukkan ke dalam. Supaya nanti masa rukuk, masa sujud tak terbuka. Ini terbuka. Alah, nampak. Kadang-kadang betul-betul bawah ya, dekat dah belekuk dah. Kacau. Yang macam mana nak buat? Terpaksalah. Nanti kalau tidak, menjadi tanggungjawab dah awak. Kalau malaikat tanya, awak tak tegur ke dia? Ada satu cara yang apa tu, supaya tak nampak orang sembahyang tak betul tu. Ada satu cara. Apa dia? Duduk saf hadapan.
Bila kita duduk saf hadapan, kita tak nampak siapa-siapa dah, kita nampak dinding je. Kalau kita duduk saf yang kedua, saf ketiga, apalagi duduk saf belakang. Ini macam-macam macam-macam cara orang yang solat ni. Tengah khutbah buka handset, sujud rukuk terselak dan sebagainya. Yang sembahyang masa sujud rambutnya tu dikelepaikan itu. Ya Allah, boleh kamu nak rambut panjang tak apa, ikatlah. Ikatlah ataupun pakailah songkok. Jadi tak adalah masa kamu sujud itu tertindih sini tempat sujud, dahi tak kena ya. Baiklah, kita tadi sudah sampai kepada hayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hayyul qayyum, yang hidup lagi, maha kekal, terus menerus mengurus makhluknya. Al-Hayyu itu, tuan-tuan biasa tak jumpa perkataan Al-Hayyu? Biasa selain daripada dalam Quran, dia itu adalah salah satu daripada Asmaul Husna. Kan? Asmaul Al-Hayyul Qayyum dan sebagainya. Jadi kalau ada orang berwirid dengan menyebut hai, jangan pula kata ini sudah, ini agama sesat mana pula ni. Bukan. Hai itu adalah nama Allah. Sama juga dengan Bilal menyebut Ahad. Sama juga dengan Allah. Ini banyak pendapat yang merosakkan kita. Kalau sebut Allah tak ada makna katanya. Pula tak ada makna pula. Ya. Ada makna. Belum lagi kalau yang disebarkan oleh Dr. Aiman Al-Akiti di dalam Tarikat Naqsabandiyah itu, apa dia sebut apa? Hu. Ya juga ada, tak boleh dinafikan. Ada dalam kitab pun. Dalam kitab yang besar-besar yang kita tak pernah baca. Kitab Imam Ghazali, kitab Abdul Samad Al-Palimbani, ya ada. Ya. Allah wajib memiliki sifat hayat. Lawan daripada sifat hayat itu apa? Maut lah, mati. Macam mana Allah itu nak mengendalikan? Macam mana Allah itu kita nak jadikan dia persembahan kalau dia tidak hayat? Tidak hayat maknanya mati. Mati buat apa? Mati nak boleh buat apa? Tu cerita Nabi Ibrahim yang memecahkan patung-patung kecil. Lepas tu ditinggalkan patung yang besar, diletakkan pemukul ataupun kapak tu dekat. Lepas tu orang macam mana ni? Macam mana ni patung-patung kita, Tuhan-Tuhan kita semuanya pecah-pecah belaka. Lepas tu ada orang nampak katanya, tadi ada budak muda Ibrahim namanya. Tangkap dia. Kau buat apa kat Tuhan-Tuhan kami ni? Ibrahim kata, engkau tanyalah tu Tuhan kamu yang besar sekali tu. Kapak pun ada pada dia. Ibrahim, engkau nak peduli aku ke? Betul lah. Kalau dia Tuhan tentu dia tahu. Untuk buka. Ini maknanya untuk mensabitkan akidah secara akal. Kalau terus bawa ayat Quran aja ya payah-payahlah. Baik, apa dalam Quran menyebutnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal
lagi terus menerus mengurus makhluknya. Surah Al-Baqarah. Dan lagi wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dalam surah Al-Furqan, hendaklah kamu bertawakal kepada Allah yang hidup kekal, tidak mati. Belum. Kemudian seterusnya sifat sama pun sangat penting. Ya. Ada kumpulan-kumpulan yang mengaku Islam ini tidak mengiktiraf Tuhan itu bersifat sama. Alasannya alasan logik akal. Kenapa? Kalau Tuhan itu mendengar, tentu ada telinga. Kalau ada telinga, tentulah macam kita. Gitu ke? Tuhan mendengar tak semestinya pakai telinga. Walaupun ada yang kata Tuhan ada telinga. Tuhan ada telinga. Tuhan ada telinga tapi tak macam telinga kita. Ini pun tak boleh pakai juga. Tuhan ada tangan tapi tak macam tangan kita. Habis macam tangan siapa? Tak. Tuhan tak ada tangan. Tuhan tak ada telinga. Itu yang ada tangan, ada telinga tu makhluk biasa ni saja. Wallahu a'lam bissawab. Dah masuk waktu itu, kita akan sambung lagi insya-Allah, mudah-mudahan sifat sama, iaitu Tuhan Tuhan mendengar. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arham ummata Muhammad rahmatan 'ammah waghfir lahum maghfiratan jami'ah. Allahumma arham ummata Muhammad rahmatan 'ammah waghfir lahum maghfiratan jami'ah. Allahumma arham ummata Muhammad rahmatan 'ammah waghfir lahum maghfiratan jami'ah. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.